Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Razali Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 26 April 2023. Penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di 6 negeri bukan sahaja tersasar jauh, malah turut mencabar maruah kerajaan terbabit. Ketua Whip Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata majlis sambutan bersiri ini juga melanggar konvensyen dan adab hubungan antara kerajaan pusat dan negeri-negeri daripada segi wibawa dan bidang kuasa masing-masing. Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS menjelaskan majlis sambutan Aidilfitri itu juga tercemar kerana menyasarkan lokasi yang akan mengadakan pilihan raya negeri PRN. Tambah beliau, PN juga bimbang kemungkinan berlakunya penyalahgunaan agensi dan jentera kerajaan dalam penganjuran majlis-majlis sambutan ini kerana motif politiknya sudah tidak boleh disorok lagi. Jelasnya, PN juga percaya majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang berlebih-lebih seperti ini juga sangat berlawanan dengan dasar dan komitmen Putrajaya untuk berjimat cermat bagi mengukuhkan kedudukan kewangan yang didakwa terbeban dengan hutang, salah pengurusan dan pembaziran kerajaan terdahulu. Terdahulu, Majlis Rumah Terbuka Madani bersama Perdana Menteri dijadual berlangsung di Pulau Pinang pada 6 Mei, Negeri Sembilan 7 Mei, Kelantan 12 Mei dan Terengganu 13 Mei depan. Majlis Amanah Rakyat MARA sedia membantu doktor kontrak yang tidak ditawarkan ke jawatan tetap untuk membuka klinik sendiri dengan menyediakan pinjaman modal dan latihan. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata sehingga kini MARA telah membantu ramai doktor dan ahli farmasi menjadi usahawan dengan membuka cawangan kemudahan itu di bawah jenama Uni Klinik, Uni Dental dan Uni Farmasi. Tambahnya, beliau akan mengadakan pertemuan dengan unit peneraju Agenda Bumi Putra Teraju, SME Bank dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB bagi membincangkan kaedah untuk memastikan dana keusahawanan yang disediakan kerajaan dapat disalurkan untuk faedah doktor kontrak. Jelasnya, peranan MARA bukan sahaja melatih usahawan, malah menyediakan ekosistem yang akan memastikan mereka kekal dalam industri sekaligus boleh berkembang. Dalam masa sama, beliau turut percaya dengan jaringan klinik yang besar boleh membawa kepada konsortium selain berpotensi menubuhkan sebuah hospital sendiri sekaligus boleh menyelesaikan sebahagian isu doktor kontrak. Unit Curun di bawah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL perlu diperkasa bagi memastikan pasukan itu dilengkapi lebih ramai pakar curun dalam mengendalikan isu hakisan dan tanah runtuh dengan lebih berkesan pada masa akan datang. Ahli Parlimen Sekambut Hannah Yoh berkata dalam hal itu di BKL memerlukan lebih ramai pakar curun untuk mengendalikan kes berkenaan memandangkan terlalu banyak aduan berkaitan runtuhan tanah khususnya di kawasan Parlimen Sekambut diterima sejak tahun lalu. Dalam masa sama, Hannah juga meminta Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk memperkasa unit curun di BKL bagi memastikan kes yang terjadi dapat dipantau dan dikendalikan dengan jumlah tenaga kerja yang mencukupi. Jelasnya lagi, lebih 100 kes kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di kawasan Parlimen Segambut sepanjang tahun lalu. Dua produk mi segera iaitu mi kari putih Penang Ahlai dari Malaysia dan mi segera jenama Indomie Perisa Ayam Special diarah untuk menarik balik penjualannya dari pasaran negara. Ini susulan pihak berkuasa kesihatan Taiwan mendapati terdapat ethylene oxide dalam kedua-dua produk mi segera terbabit. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata ethylene oxide adalah sebatang gas kimia yang karsinogenik dan sering digunakan untuk membunuh makhluk perosak seperti serangga. Katanya walaupun Ahlai White Curry Noodles buatan Malaysia memenuhi keperluan pematuhan tempatan, Kementerian memutuskan untuk meneruskan arahan menarik balik produk bagi memastikan keselamatan makanan. Sementara itu, pihaknya juga mengesahkan terdapat kemasukan produk
produk Indomie Perisa Ayam Special keluaran Indonesia ke negara ini dan mengeluarkan arahan untuk tindakan tahan, uji dan lepas bagi produk tersebut di semua pintu masuk negara. Jelasnya, lanjutan daripada isu penarikan semula produk mi sedap keluaran negara Indonesia yang mengandungi ethylene oxide pada tahun lalu. Bahagian keselamatan dan kualiti makanan juga telah menjalankan pemantauan keselamatan makanan yang berterusan ke atas produk makanan berkaitan yang dijual di pasaran tempatan mahupun yang diimport. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mengiakan tarikh akhir bagi mengemukakan borang nyata cukai tahun taksiran 2022 bagi pembayar cukai yang tidak menjalankan perniagaan pada 30 April secara manual manakala e-filing pada 15 Mei depan. Ia meliputi 7 kategori pembayar cukai iaitu individu permastautin pekerja berpengetahuan dan berkepakaran, individu bukan permastautin pekerja berpengetahuan, pertubuhan, harta pusaka dan keluarga sekutu Hindu. Dalam satu kenyataan, LHDN turut memaklumkan pembayar cukai disaran mengemukakan borang nyata dan membayar baki cukai pendapatan mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang penalti serta kenaikan cukai dikenakan. Sebagai panduan berkenaan pengemukaan borang, pembayar cukai boleh merujuk kepada program memfail borang nyata bagi 2023 yang boleh diakses dan dibuat turun di laman sesawang LHDN. Polis menahan 3 lagi suspek termasuk seorang wanita berhubung kes yang tular di media sosial kemarin memaparkan seorang lelaki dipaksa memasuki sebuah kenderaan berhampiran Syahab Perdana. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mahir berkata ketiga-tiga individu berkenaan ditahan di 3 lokasi berasingan antara pukul 7 petang hingga 9 malam tadi. Tangkapan terhadap 3 individu ini melibatkan seorang wanita berusia 39 tahun serta 2 lelaki berumur 42 dan 40 tahun. Menjadikan 4 individu ditahan setakat ini setelah seorang suspek lelaki berusia 43 tahun dicekup awal pagi semalam. Tambah Ahmad Syukri, mangsa seorang lelaki berusia 27 tahun kini sudah ditemukan namun siasatan masih berjalan secara menyeluruh termasuk berkaitan motif kejadian. Terdahulu, video berdurasi 41 saat yang menunjukkan beberapa individu menolak mangsa ke dalam sebuah kereta Pro2 Viva di lokasi kejadian turut tular di laman sosial. Pejabat Peguam Negara Switzerland OAG memfailkan dakwaan terhadap 2 pengurus syarikat cari gali minyak Petro Saudi International berhubung penyelewengan dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Kedua-dua tertuduh itu dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland kerana disyaki memperkayakan diri dan menyeleweng wang sekurang-kurangnya $1.8 bilion diperoleh dari 1MDB melalui syarikat usaha sama dengan Petro Saudi yang dimeterai untuk tujuan pelaburan dalam dan luar negara. Dalam siaran akhbar, OAG turut menyatakan 2 pengurus syarikat itu telah merancang bersama ahli perniagaan Tekjo untuk menubuhkan syarikat usaha sama bagi projek palsu di Turkmenistan yang akhirnya akan menipu 1MDB. Berikutan itu, lembaga pengarah 1MDB bersetuju untuk memindahkan $1 bilion untuk projek usaha sama tersebut yang mana $700 juta telah dialihkan ke dalam akaun Switzerland yang dimiliki oleh Cholo. Bagaimanapun, OAG berkata ini bukanlah satu kes melibatkan 1MDB di Switzerland, sebaliknya ada beberapa kes yang akan dihadapkan ke mahkamah tidak lama lagi. Selepas melalui perjalanan sukar selama 30 jam ke pelabuhan Sudan semalam, kesemua 30 orang rakyat Malaysia kini selamat meninggalkan pelabuhan berkenaan dengan menaiki kapal tentera laut milik Arab Saudi menuju ke Jeddah.
Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan di laman Facebooknya hari ini memberitahu perjalanan merentasi Laut Merah itu dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam sebelum dijangka tiba sekitar pukul 9 malam di Arab Saudi atau 2 pagi waktu Malaysia. Dalam pada itu, Malaysia turut menjadi pemudah cara membawa keluar warga negara lain dari Sudan termasuk Kemboja, Palestin, Filipina, Singapura, Sudan, Thailand dan Amerika Syarikat dengan selamat hasil usaha dan pemantauan operasi evakuasi Malaysia. Rentetan itu, Kerajaan Malaysia turut menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE di atas bantuan menjayakan misi berkenaan. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan semalam memberitahu usaha membawa keluar kesemua rakyat Malaysia dan 26 warga negara lain dari pelabuhan berkenaan melalui dua option, sama ada melalui laluan udara dengan sewaan khas pesawat atau melalui laluan laut menggunakan kapal laut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Baru 2 bulan di pasaran sambal ikan masin di bawah jenama Nyambal kini sedang berusaha untuk memasarkan produk ini ke luar negara. Tidak melihat ini sekadar impian kosong, Ketua Pegawai Eksekutif Nyambal Aizul Abdul Majid yakin usaha ini akan terbalas dalam tempoh 3 tahun lagi. Alhamdulillah, pada 1 hari bulan 3 2023 hari itu, kami telah melancarkan satu produk daripada Nyambal iaitu sambal ikan masin. Alhamdulillah, permintaan yang sangat-sangat memberasakan dalam pasaran. Setakat ini kami mampu mengeluarkan sebanyak 10,000 botol sebulan dengan kapasiti 2 mesin dan juga 2 pekerja yang mengendalikan mesin tersebut. Menitik beratkan penggunaan bahan halal dalam pembuatan produk ini, tambahnya antara yang turut diberi perhatian adalah elemen kebersihan dalam proses pembuatan produk Nyambal. Tambahnya, untuk jangka masa panjang, pihaknya juga sedang merancang untuk mengeluarkan beberapa produk berbeza di bawah jenama ini dalam memenuhi cita rasa pelanggan mereka. Perancangan jangka masa panjang, of course kita bukan sahaja ada produk sambal ikan masin, akan ada juga menyusuli produk-produk sambal-sambal yang lain yang daripada Nyambal. Okey, bukan sahaja dalam bentuk botol seperti ini, jadi dia bentuk seperti travel pack. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menjangkakan hasil ekspor minyak dan produk berasaskan sawit negara ke China lebih tinggi tahun ini. Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata jangkaan itu dinilai kepada hasil peningkatan kerjasama dalam perdagangan minyak sawit dengan negara tersebut melalui pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU di Beijing baru-baru ini. Jelasnya MOU yang ditandatangani di antara MPOB dan Dewan Perniagaan China bagi import ekspor makanan, produk asli dan produk sampingan haiwan CFNA meluaskan lagi kerjasama kedua-dua negara dalam perdagangan minyak sawit selain daripada mengukuhkan kedudukan dan syar pasaran Malaysia di China. Menurut Ahmad Parvez lagi, China merupakan pasaran ekspor minyak sawit kedua terbesar Malaysia pada 2022 dan menyumbang 11.2% daripada jumlah ekspor minyak sawit Malaysia. Pada 2022 lalu, jumlah nilai ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit lain Malaysia ke China meningkat 12.9% kepada 14.86 bilion ringgit daripada 13.16 bilion ringgit tahun sebelumnya. Pelari maraton negara Muhammad Syahidan Alias memahat rekod baharu dunia bagi larian maraton terpantas kategori pakaian tradisional Melayu lelaki dengan catatan masa 2 jam 49 minit 22 saat di TCL London Marathon 2023 kemarin.
Berita gembira itu dikongsi pelari tersebut yang lebih dikenali dengan nama Edan Shah dalam hantaran di laman Instagram miliknya. Kejayaan tersebut bukanlah yang pertama kerana Edan Shah pernah berjaya mencatatkan rekod dunia pada 2019 di Festival Larian Blackmore, Sydney, Australia sebagai pelari maraton paling laju dalam kostum bendera negara dengan catatan masa 2 jam 54 minit. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 27 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri dan jumpa lagi.